dapat kitab ini wahyu yang bercahaya. Ayat 8 surah Al-Hajj. Itu dia tuan. Itulah dia orang kafir. Sebahagian mereka memang mereka bukan benci pada Islam, tetapi mereka tidak tahu, tidak ada maklumat tentang Islam. Kita lah kena sampaikan. Jadi sekarang ni kita menggunakan segala cara untuk menerangkan Islam. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita nak kata susah nak terangkan Islam ni macam mana cara yang paling berkesan. Tak ada. Macam-macam ada. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube. Kita boleh menerangkan Islam ni dengan apa cara sekalipun. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan kita tak boleh menyampaikan Islam kepada manusia. Kerana di luar sana ramai orang-orang yang bukan Islam itu tidak ada pengetahuan tentang Islam. Dia tak tahu. Bila dicarinya baru dia nampak. Dan sesiapa di antara mereka yang Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi petunjuk, memeluk agama Islam mereka itu. Sebuah ataupun sekurang-kurangnya mereka itu memahami tentang Islam. Bila ada anak-anak mereka ataupun saudara baru mereka memeluk Islam, mereka tidak melihat saudara baru mereka itu sebagai ancaman. Sebab persepsi dia tu Islam ni satu ancaman. Islam ni tak boleh dibiarkan ada di negeri kita ni. Berbahaya. Ini berlaku di Perancis. Dalam tempoh beberapa hari 2 masjid dibakar di Perancis. Kenapa? Kerana adanya manusia bukan Islam yang perangai macam ni. Kafir kita sebut tadi. Dia dah kafir dan dia berlaku ganas pula kepada orang Islam. Orang Islam tak kacau mereka. Mereka terasa orang Islam ni macam gangguan untuk mereka. Mereka mengganas. Jadi mereka pula yang mengganas. Mereka pula yang melakukan keganasan terhadap rumah ibadah orang Islam, terhadap masjid, surau kan. Kita tak kacau mereka. Mereka nak minum ke, mereka nak buat apa ke, tak kacau kan? Itu hak mereka, hak asasi mereka kan? Tapi mereka terasa kita sebagai ancaman. Ini dia sebab Allah Ta'ala dah sebut. Kenapa? Kerana tiadanya ilmu pada mereka. Allah SWT telah mengklasifikasikan orang-orang mukmin pada permulaan surah Al-Waqiah dan bahagian akhirnya. Sedangkan dalam surah Al-Insan mereka terbahagi menjadi 2 bahagian. Itu orang-orang yang terdahulu, mereka adalah orang-orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah, dan golongan ashabul yamin, itu orang-orang yang bertakwa. Dari ayat di atas sampai disimpulkan bahawa orang-orang mukmin itu terdiri dari atas 2 golongan, itu orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir pula terbahagi menjadi 2 golongan, iaitu orang-orang kafir militan dan orang kafir muqaddid ikut-ikutan. Orang munafik pula terbahagi menjadi 2 golongan, iaitu munafik militan dan munafik dari salah satu seginya sahaja. Sebagaimana disebut dalam kitab Sahihain, Sahih Al-Bukhari Muslim, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi wahidatun min kunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq, hatta yada'aha. Man idza hadatha kadzaba, wa idza awa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya ada 3 perkara, barang siapa menyandang ketiganya maka dia adalah orang munafik militan, dan barang siapa yang menyandang salah satunya maka dalam diri terdapat satu pekerti munafik hingga ia meninggalkannya, iaitu orang yang bila berbicara berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat. Ada orang munafik. Orang munafik sama rupanya. Ada orang munafik ni memang ketara sifat kemunafikannya. Ini yang dapat dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Nampak kenal sama-sama. Walaupun yang tahu semua ni orang munafik ni satu persatunya hanya 2 orang je. Itu Nabi SAW dan Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Ini 2 orang je tu. Yang lain tu sahabat-sahabat Nabi yang lain tahu tapi tak tahu detail. Senarainya tak ada. Kalau tahu pun mungkin tak sungguh. Tu zaman tu. Orang munafik ni adakah zaman tu ya dia? Tak, dia akan ada sampai ke hari kiamat. Dia akan ada sampai hari kiamat. Dan dia ada 2 golongan pula. Satu golongan yang zahir kemunafikan dia memang nampak sangat. Kan? Ya.
luar, rencong di dalam. Nampak? Yang kita baik, belakang kita dia tingkap gitu. Memang nampak. Kita tahu tu, kita dah faham lah tu. Memang nampak sangat lah. Kita pun dah ada cara nak berdepan dengan orang-orang macam ni. Kita pun dah siap sedia, dah prepare. Dan orang munafik yang tidak zahir kemunafikan dia, tak nampak. Nampak macam dia tapi tengok tak nampak pun. Tapi ciri-ciri tu ada, macam yang tadi sebut tadi. Kalau cakap tu nak menggelentong saja. Kali ni lain, besok lain, lusa lain. Kalau berjanji tak pernah yang tepat. Tapi bukanlah janji Melayu kan, sebab ada istilah janji Melayu kan. Janji pukul 8, datangnya 8.30. Ini orang luar pun dah faham kan. Orang luar yang bekerja di Malaysia ni dah faham dah budaya. Ini bukan janji Melayu, ni janji Malaysia nama dia. Kalau jumpa orang, cakap bila dah jumpa ni, pukul 9. Janganlah, pukul 9 tu tak sampai lagi. Pukul 9.30 pun dah sampai. Dah maaf lah, tersangkut jam tadi. Kita telefon mana? On the way dah. Itu memang budaya Malaysia. Orang luar pun tahu. Orang luar pun dah faham. Cuba kalau tuan-tuan pergi ke negara luar, tengok. Pergi ke Jepun ke, pergi ke Eropah apa, Amerika ke, jangan. Dia kata 29 lah. Jangan buat macam ni. Jadi kita dalam pasukan polis, kita cuba menerapkan budaya ini. Budaya menepati masa. Kalau mesyuarat pukul 9 start. Janganlah datang pukul 9, datang awal. Panglima datang lambat apa, dia pengurusi mesyuarat. Itu hak dia, mungkin dia pejabat nak sampai, nak masuk dah, tapi ada orang datang pula. Lambatlah dia. Kita ahli mesyuarat tak boleh buat macam tu. Dah pukul 9 dalam mesyuarat, pukul 9 sebelum 9 dah dia. Itu budaya yang kita cuba terapkan. Baik. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahawa dalam diri seseorang itu ada kalanya terdapat satu cabang dari iman dan satu cabang dari sifat munafik, yang dalam realisasinya ada kalanya berupa amali di perbuatan berdasarkan hadis ini, atau berupa i'tiqadi di keyakinan berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh ayat tadi. Demikian para pendapat sekumpulan ulama salaf dan sekumpulan ulama yang tadi disebut di atas. Jadi ada hadis Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, al-qulubu arba'ah, qalbun ajrat fihi mithlu sirati yuzhar, wa qalbun aghlaqu marbutun ala ghilaqi. Panjang ni hadis ni. Kita baca sekali rapnya. Wa qalbun manqusun wa qalbun musaffah, fa ammal qalbul ajrat fa qalbul mu'min siratu fihi nur, wa ammal qalbul aghlaq fa qalbul kafir, wa ammal qalbul manqus fa qalbul munafiq al-khalis. Arafa thumma ankara, wa ammal qalbul musaffah fa qalbul fihi iman wa nifaq, wa mathalul iman fihi kamathalil baqalah yamudduha al-ma'u tayyib, wa mathalul nifaq fihi kamathalil tarhah yamudduha al-tayyibu wad-dam, fa ayyul maddataini ghalabat 'ala al-ukhra ghalabat 'alayhi. Mafhum dia? Ya, kalbu hati manusia itu ada 4 macam, iaitu hati yang jernih, bahagian dalamnya seperti pelita yang bercahaya, kalbu yang terbungkus dalam keadaan terikat oleh pembungkusnya, kalbu yang lain, dan kalbu yang terlapis berlapis-lapis lagi. Adapun kalbu yang jernih adalah kalbu orang mukmin, sedangkan pelita dia di dalam adalah cahaya dia. Ni orang yang mukmin ni memang hati dia jernih, sangka baik aja. Kena buat macam-macam pun dia tak ada rasa dendam. Ini orang mukmin. Dia kena buat macam-macam, kena santau, lagi kena sihir, tapi tak pernah rasa dendam pada orang. Tak apa, hari ni aku kena esok buat orang. Tadi orang mukmin dia tak ada hati macam tu. Adapun kalbu yang terbungkus ialah perumpamaan kalbu orang kafir. Kalbu terbungkus ni perumpamaan kalbu orang kafir itu terbungkus, maksudnya tertinding dari hidayah Allah SWT untuk maksudnya. Jadi susah dia nak terbuka kepada kebenaran. Sedangkan kalbu yang lain adalah kalbu orang munafik murni militan, pada mulanya mengetahui perkara yang hak dan mengingkarinya. Ni kalbu orang